Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, tuan-tuan imam, pengerusi dan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Segala puji dan puja milik Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan iman, taufik dan inayah, kesihatan tubuh badan dan seumpamanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan ianya semua sebagai asas untuk mempertingkatkan ketakwaan. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat, tabi'in, para ulama amilin. Mudah-mudahan kita semua berada dalam niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada prinsip yang keenam di muka surat 105. Akhir kita berjumpa agak lama tahun lepas, bulan 11. Kira dah berganti tahun lah. Bulan 12 saya tak dapat hadir di atas keuzuran yang lain. Baik, al-aslu sadis, wa kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutraku illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma jaa 'anis salaf ridwanullah alaihim muwafiqan lil kitab was sunnah qabilna wa illa fa kitab Allah wa sunnat rasulih aula bil ittiba' walakinna la na'ridu lil ashkhas fi ma ikhtalafa fih bi ta'nin aw tajrihin wa nakilahum ila niyyatihim wa qad afdhu ila ma qaddamu. Pandangan atau kata-kata setiap orang boleh diterima dan ditolak kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Setiap apa yang datang dari para salafus salih yang selari dengan kitab Allah dan sunnahnya adalah diterima. Dan jika tidak, maka kitab dan sunnah adalah lebih utama untuk diikuti. Kita tidak menyarankan sebarang kecaman kepada peribadi tertentu pada masalah yang diperselisihkan. Terserah kepada niat mereka. Apa yang mereka lakukan telah pun berlalu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada prinsip yang keenam ini Al-Banna telah menetapkan beberapa perkara yang boleh menjamin seseorang itu konsisten pada jalan yang lurus tanpa berlebih-lebihan dan cuai, tidak berat sebelah, tidak memandang keji, jauh dari sebarang permusuhan serta membuat serangan. Yang inilah prinsip ataupun asas yang paling penting yang sangat diperlukan oleh masyarakat kita hari ini. Ditekankan bahawa sikap Al-Banna, satunya dia tidak melampau. Tak kiralah belah mana, tak kiralah puak mana, tak kiralah kaedah mana, jangan melampau dalam apa urusan. Dalam masa yang sama jangan cuai. Cuai ni maknanya bermudah-mudah. Sebab itu para ulama menyebut masalah mutaakhir kita ini ialah sikap tasyaddud dan tasahul. Sikap keras melampau dan terlalu bermudah. Di satu pihak terlalu keras, tak boleh langsung. Oh tak boleh, tak boleh. Dia nak ikut straight tu lah. Kata orang ikut buku. Istilah kan, ikut buku, pembaris.
Sedangkan Islam ini adalah suatu agama yang luas. Di sana ruang yang sangat banyak. Dan Islam ini adalah agama yang sifatnya murunah, fleksibel, anjal. Selagi kita tak faham teras ini, keanjalan Islam bukan bermakna tasahul, bermudah-mudah sampai kita boleh keluar ikut suka kita. Kita pernah buat analogi dulu, seolah-olahnya kita berada di padang bola. Mainlah kok mana pun, syaratnya dalam padang. Tak boleh keluar daripada padang. Kamu hebat macam mana pun, kamu tak boleh bawa bola naik ke atas turun bawah balik gol, tak boleh. Dia mesti berada dalam gelanggang. Itu sikap jangan tasahul. Dalam masa yang sama, jangan tasyaddud, keras sangat, kan? Pandai kita lah untuk mengolahnya, skill masing-masing. Walaupun jurulatih kata kamu begini-begini, tapi bila sampai dalam keadaan-keadaan tertentu, pemain ni dia tahu dah bila sampai situasi ni apa yang dia nak buat. Walaupun jurulatih kata begini, tetapi dia faham kata-kata jurulatih itu sebenarnya kalau situasi yang berbeza. Tapi apa yang dihadapi itu berlainan daripada gambaran yang disebut oleh jurulatih. Maka dia faham jurulatih sebenarnya bagi kebenaran dia untuk mengolah permainan itu mengikut kesesuaian. Jurulatih kata depan gol mesti tanduk. Kebetulan masa tu bola kat bawah, takkan nak tanduk juga. Dan dia tahu sebenarnya boleh sepak. Dok, jurulatih kata tanduk, dia pun menerak tanduk, tak cerdik. Itu analogi lah. Maknanya Islam ini memberi suatu ruang yang penting kita tahu di mana sempadan dia. Tu yang ala inna limalikin hima, kan? Setiap raja ada sempadan dia, dan Allah dia ada sempadan dia. Maka dalam Islam, sempadan yang telah ditentukan oleh Allah itu adalah sesuatu yang jelas. Itu pun kita melihat dalam Islam ada ketika dan ruangnya. Bila sampai keadaan darurah, maka ada ruang untuk kita mengolah keadaan itu. Bukan langgar, mengolah. Mengolah ni maknanya dia kona tapi masih dalam keadaan yang diizinkan oleh syarak pada batas dan kadar dia. Kalau langgar tu maknanya ikut suka dia lah. Ni tak, olah maknanya dia ada prinsip, dia ada garis panduan, dan dia menggunakan prinsip dan garis panduan itu untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan yang dia ada. Jadi sikap jangan berlebihan dan cuai. Dalam masa yang sama tidak pandang berat sebelah, tidak memandang keji dan jauh dari permusuhan serta membuat serangan. Pantang silap sikit yang tak sama dengan pandangan dia, lalu dia membuat serangan. Kadang-kadang serangan yang dicipta itu bukan pada teras, tetapi pada olahan. Kita dah sebut olahan ni dia boleh bergerak. Jadi yang tak bolehnya teras, prinsipnya tak boleh kacau. Tapi kalau benda-benda itu, sebab kita katakan kita kena tahu yang mana usul, yang mana furu', yang mana daruri, yang mana hajiat, yang mana tahsiniyat. Ini teras yang ada dalam Islam. Daripada teras-teras ini, maka disitulah kita mengolah dan berjalan dalam sempadan dan frame yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sikap melampau ni dia suka serang orang. Suka serang orang ni satunya dia nak tunjuk dia pandai. Yang keduanya dia cuba menafikan pandangan yang lain. Yang ini Islam tak benarkan. Dalam Islam ada perkara yang disebut sebagai kerahmatan. Qaradawi dia bawa dalam buku dia ada cerita As-Sahwatul Islamiyah. Dia kata dia bawa hadis Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Dan dia hurai sendiri, dia kata memang hadis ini tidak kuat, tetapi di sana ada hadis-hadis lain yang membawa maksud yang sama dengan hadis ini, menunjukkan bahawa kefahaman daripada hadis ini kuat untuk diamalkan, iaitu perbezaan pandangan umat Islam ini suatu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi jangan berlebihan, jangan lalai dan jangan cuai. Yang tu. Jangan tasyaddud dan jangan tasahul. Beliau menjelaskan bahawa tiada seorang pun yang maksum selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menegaskan tentang pendirian kita terhadap apa yang datang dari para salaf radhiyallahu anhum dan perlunya beradab dengan para ulama. Satu dia nak sebut, yang maksum, yang tak salah hanya Nabi. Ya, hanya Nabi. Itu pun dulu ada usaha-usaha untuk merasionalkan kononnya Nabi juga sebagai manusia biasa ada salah. Ini cuba neutralkan. Nabi kalau sebut mesti betul. Iyalah betul, kita tak nafi Nabi itu betul. Cumanya dia manusia kan, perasaan marah, dia mari ikut tu. Dia cuba nak meneutralkan keadaan bahawa Nabi ni maksum. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah pelihara Nabi daripada sebarang kecelaan, daripada serangan musuh, daripada kemudaratan yang didatangkan oleh musuh. Dan kita yakin dengan akidah dan iman, Nabi ni tidak melakukan kesalahan. Kalau Nabi terbuka melakukan kesilapan dan kesalahan, maka agama kita terbuka untuk menjadi serangan dan kritikan. Sedangkan Allah menjaga agama kita ini. Tapi malangnya bila kita sebut hanya Nabi yang tidak maksum, yang hanya Nabi yang maksum, maka dia datang pula dia kata selain daripada Nabi tidak maksum. Betul? Ya. Tetapi walaupun ulama-ulama tidak maksum, tetapi tidaklah sebagaimana kita yang bukan ulama ni hak nama maksum. Ya. Walaupun ulama itu tidak maksum, tetapi dia tak sama dengan kita kan. Macam kita sebutlah, alah dia pun main bola dengan aku juga dulu. Kawan tu dah bermain peringkat kebangsaan, dia duk cerita dia pun serupa aku juga main bola kat kampung dulu. Tapi dia dah sampai kepada tahap profesional. Tentulah nilai profesional dia tak sama dengan nilai kita. Dengan kita tidak menafikan dia ada kelemahan, tetapi tak boleh nak samakan dengan kita. Yang malangnya kita kata dia pun salah juga. Jadi bila kita kata dia salah itu, yang kata betul tu siapa? Adakah ulama yang lain atau kita? Kalau ulama yang lain barangkali ada ruang. Tetapi kalau kita yang mengatakan dia tak maksum dan dia terbuka kepada kesalahan, nilai salah itu datang daripada kita, yang ni problem. Hari ini yang menjadi masalah, yang menghukum para ulama ialah orang jahil. Yang menghukum para ulama, yang menilai para ulama, orang jahil. Di pentas media maya, yang menilai ulama nak letak suk ke, nak letak ulama warasatul anbiya ke, yang menilai itu si jahil, bukan ulama. Ini jadi masalah. Hang tu siapa? Kita ada apa yang kita sebut dengan hanya Jauhari mengenal Manikam. Kalau setakat nama Jauhari, jangan duk perasan lagi. Ya, nak sebutkan kita tidak menafikan ulama itu juga manusia yang kita sebut di sini. Dalam kalam kita ini yang disebut, dia kata wa kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak. Setiap orang itu boleh kita ambil dan kita boleh tinggalkan kata-kata dia. Ambil dan tinggal itu adalah kerana benar atau salah. Tetapi yang kita nak tahu, kita ambil kerana benar dan kita tinggal kerana salah itu dengan nilaian siapa dan apa. Kalau yang mengambil kerana benar dan menolak kerana salah itu di atas nilaian kita yang jahil, ada masalah. Tapi kalau kita mengambil yang benar dan menolak yang salah kerana di sana ada pandangan daripada ulama lain yang dinilai lebih kuat atau ittifaq dan sebagainya, yang tu betul. Itu sebenarnya prinsip yang cuba disampaikan. Bukan kita pandai-pandai, dia pun manusia juga, ada betul ada salah. Tak mana betul, tak mana salah. Siapa kata betul, siapa kata salah? Kalau si jahil, maknanya dia yang salah. Nah,
Apa yang paling penting disebut di sini, perlunya beradab dengan ulama. Walaupun kita berbeza pandangan, walaupun kita tidak menerima pandangan dia, tetapi jangan kurang ajar. Orang Perak kata kurang ajar, jangan biadab. Ya? Orang utara kata kuajak tu. Tapi kalau kuajak ni jadi lembut. Kalau Perak kata kurang hajar, bukan ajar, kurang hajar, yang tu kira keras tu. Kan? Walau macam mana sekalipun, kamu jangan lupa kemuliaan yang diangkat oleh Allah kepada ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang mengangkat darjat mereka. Kalaupun kamu tak bersetuju kerana bersetuju dengan pandangan orang lain, tapi dia masih ulama, yang kamu kena letakkan adab, memuliakan mereka, kerana mereka ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala darjatnya. Istilah budak lah, lu siapa? Duk pelekeh orang, hang siapa? Duk pelekeh orang tu, pelekeh orang ni, hang siapa? Tiada yang maksum selain Rasulullah. Hanya Rasulullah SAW sahaja yang maksum, kerana baginda adalah petunjuk jalan yang lurus yang disokong oleh wahyu, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Najm surah An-Najm ayat 3 hingga 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni tidak bercakap melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah. Menunjukkan Nabi dipelihara oleh Allah Ta'ala tutur katanya. Nabi dipelihara oleh Allah tindakan dan perbuatannya. Kita baca dalam hadis, dalam kisah Nabi SAW, dalam sirah, bagaimana Nabi waktu kecil lagi sudah dipelihara oleh Allah. Belum diangkat menjadi Rasul. Waktu kecil, kita baca sejarahnya, Nabi jadi pengembala kambing bila ada pesta di bandar. Lalu dia pun teringin juga nak pergi. Dalam perjalanan dia tertidur beberapa kali sehingga dia tak pergi dah. Menunjukkan dipelihara oleh Allah Ta'ala dari kecilnya. Ini kesempurnaan Nabi kita Muhammad SAW yang kita ngaji dalam akidah dengan sifat siddiq, amanah, tabligh dan fatanah serta maksumnya baginda. Dengan itu Allah menetapkan hanya kepadanya lah, yakni kepada Rasul, seorang itu sepatutnya taat dan mengikuti apa yang disuruh dan menjauhi larangannya, mengikuti suruhannya dan meninggalkan larangannya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum wa la yajidu harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, tidak beriman seseorang kamu, maknanya reject. La yu'minuna, tidak beriman seseorang kamu, hatta yuhakkimuka, sehingga kamu berhukum, menjadikan wahai Muhammad sebagai hakim, fima syajara bainahum, di atas pertelingkahan, perselisihan, perbezaan pandangan di antara mereka. Wala yajidu harajan, dan mereka tidak merasai sempit dada, mimma qadaita, di atas keputusan yang kamu buat. Wa yusallimu taslima, dan solid percaya, berserah bulat di atas apa yang telah kamu buat. Ayat ini turun kerana ada beberapa orang yang mempertikaikan keputusan Nabi SAW. Orang yang mempertikaikan Nabi, mempersoalkan kredibiliti Nabi, maka dia ditolak. Tolak apa? Imannya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Bila dia mempersoalkan Nabi, maka terbuka untuk dia menolak apa sahaja yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak percaya kesempurnaan Nabi dan pemeliharaan Allah kepada Nabi, bermakna dia mempunyai ruang yang sangat luas untuk menolak apa sahaja yang berkaitan dengan Quran dan kisah-kisah kehidupan selepas kiamat yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu teras iman kepada Nabi ini adalah perkara yang mesti dan wajib. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada kamu, wa ma atakumur rasul, apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul,
fakhudhu, kamu kena ambil. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh baginda, fantahu, hendaklah kamu buang. Sebab itu ada satu kes bila mana Nabi SAW tengok sahabat pakai cincin emas ke apa ke, Nabi ambil, Nabi rabut, Nabi buang depan sahabat. Sahabat lain kata, Nabi tak bagi pakai, ambil lah, simpan, bagi ke bini ke, kan? Dia kurang gitulah nak ceritanya. Dia kata, aku takkan ambil apa yang telah dibuang oleh Rasulullah. Sampai begitu halusnya perhatian sahabat-sahabat Nabi, dan tak fikir benda rugi. Apa salahnya? Nah, Nabi larang pakai, kalau kamu ambil bagi ke bini, semua orang tahu. Tapi disebabkan tindakan Nabi tu buang, maka dia tak mau ambil. Nah, ini halusnya para sahabat dalam menilai hadis Nabi SAW. Tu yang kata para sahabat. Dia kata Ibnu Mas'ud ke Abdullah Mas'ud, Ibnu Mas'ud, dia kata apa? Dia kata, dosa kecil bagi kami umpama bukit yang nak hempah kepala, dosa besar bagi kamu macam lalat hinggap di hidung. Lalat tak ada benda lah, dosa besar. Sedangkan di kalangan para sahabat, benda yang kecil mereka sangat halus. Hari ini tuan-tuan, masyarakat kita sedang menuju ke arah yang lebih dahsyat daripada itu. Dulu kita diajar oleh tok-tok guru, para alim ulama membanyakkan amalan. Cari mana-mana zikir untuk diperbanyakkan, untuk mengisi ruang kosong dan peluang kebajikan. Tapi hari ini kita dianjurkan untuk bermudah-mudah. Cari mana yang hak ni je, hak ni je, hak ni je. Hak ni tak ada. Nak bincang tu panjang lah pula. Tapi kita melihat bagaimana semakin longgarnya manusia daripada ibadah kepada Allah Ta'ala. Akhirnya, kalau kita perhati, kesan akhirnya nanti manusia makin jauh. Dalam kehidupan tarbiyah ini, ada perkara yang perlu dipaksa. Sebab itu para salafus salih, orang-orang muqarrabin, golongan muqarrabin, benda yang sunat adalah wajib bagi mereka, bukan menukar hukum, dah, tetapi satu proses tarbiyah. Dan kalau mereka melakukan kesalahan itu sebenarnya tidak mengundang dosa, tetapi mereka menghukum diri mereka di atas kecuaian dan kelalaian. Tidak mendatangkan dosa pun, tetapi dia rasa bersalah. Contoh kita biasa buat ibadah, contohlah kan, baca Quran tak pernah tinggal, hari tu tertinggal kerana sibuk layan orang, kerana urusan dunia, tertinggal baca Quran sehari, astagfirullahalazim. Dia hukum diri dia, besok ni sehari aku tak pedulikan manusia, aku nak baca Quran, sebagai contoh. Ini adalah proses tarbiyah, proses pendidikan. Salah tak salah? Dia kata, mana Nabi tak pernah buat. Ya, Nabi tak pernah buat. Betul lah, Nabi tak pernah buat, tapi Nabi larang lah. Ada kelarangan daripada Nabi SAW? Tak ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, manakala yang lain daripada Rasulullah SAW, maka contohnya di kalangan ulama, ada kalanya mereka tersilap dan ada kalanya betul, meskipun kita mengakui ketinggian dan kemuliaan mereka. Ini semua tidaklah menjadi satu kehinaan kepada mereka, kerana Allah Ta'ala tidak menjamin siapa pun maksum selain daripada Rasulullah SAW, dan semua itu adalah sunnatullah. Dia kata selain daripada Nabi, maka ada betul, ada salah. Sebab itu kita melihat para sahabat, mereka berijtihad, dan ijtihad itu ada ketikanya cenderung kepada kebenaran, ada ketikanya cenderung kepada kelalaian. Dia tak salah tapi cenderung sikit, kan? Ada benda betul, ada benda yang kurang betul. Apakah ini satu penghinaan? Dah, biasalah manusia. Kalau ada kesilapan itu tidak mengurangkan dia. Hari ini
Ada orang yang buat kajian-kajian kononnya di atas nama akademik dan sebagainya, lalu ditemui beberapa kekurangan daripada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dulu. Apa tindakan yang dibuat? Oh, kitab ni tak boleh pakai. Kitab ni tak boleh pakai. Yang tak betul, jelas, takhrijkanlah, perkemaskanlah, buatlah nota mengingatkan kesalahan-kesalahan supaya boleh diperbetulkan. Bukan buang kitab yang harga dan nilainya begitu besar, yang ulama dulu menulis dengan penuh tertib dan adab. Ada di antaranya yang ditulis dalam penjara. Oh, ini tulis dalam penjara ni, kitab ni emotional. Pum, tak boleh pakai sekarang ni. Ini yang berlaku. Menulisnya tidak. Tukang kritik, tukang buang, tukang perosak, ramai. Bukan menambah, mengurang. Tu yang Nabi sebut. Tuan-tuan biasa dengar hadis. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Ada hadis yang lain Nabi menceritakan bila sahabat tanya, manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa golongan ghuraba itu ya Rasulullah? Nabi kata alladzina yaziduna idza naqasan nas atau kama qala. Nabi kata orang yang menambahkan amalan-amalan ini, memperkemaskan dia di saat orang lain mula buang, makin kurang, dia pertahan, dia ibadat, dia menambahkan amal-amal soleh. Ini yang dipanggil ghuraba. Tuan-tuan perhatilah hari ini, tukang kritik, tukang pelekeh, tukang tolak, tukang buang, tukang kerat, tukang potong cukup ramai. Tapi tukang buat, tukang tambah, tukang perkemas kurang. Ya, kamu kata tak betul. Mana yang betul? Tak mana yang betul? Kalau betul nak bagi kurang, oh dia kata kurang lah, sebab benda yang betul itu tak betul, yang dibuat dulu tak betul, kena bagi kurang. Islam dari segi kebaikan dia takkan kurang, dia mesti bertambah. Tak mana nak tambah kekurangan itu? Kalau kamu kata yang ni kurang, tak mana nak tambah bagi? Tak, dia kata kita pegang Nabi kata tu. Oh, jadi yang ulama buat ni tak betul berlaku lah. Kaji dulu, dia buat tu, cek dulu sandaran apa dia guna pakai. Oh, hadis ni hadis, ya, macam saya sebut tadi lah, nanti Suqartawi bawakan hadis ikhtilafu ummati rahmah. Memang hadis itu lemah, dia sendiri mengaku lemah, tetapi dia kata ada hadis-hadis yang lain yang memperkuatkan kefahaman daripada hadis tersebut. Yang kita bimbang hari ini, kita bermudah-mudah dalam urusan agama. Tuan-tuan, kita langsung tidak diajar untuk beradab dalam agama. Adab ni tak ada dah. Nak ambil Quran, adab macam mana? Tak ada dah. Tak ada dah. Bukan haram bunyi pun. Bukan berdosa. Tak, kita biasa dengar. Bukan dosa pun, tak ada salah. Tengok budak bawa, kan? Bawa Quran gitu je. Bawa ketiak lagi. Dia tak apa, tak ada hadis kata larang. Tak ada kata larang. Kita ngaji dulu macam mana? Ulama-ulama kita, tok guru kita ajar adab. Adab Quran ni benda mulia. Benda mulia ni takkanlah kita nak letak lebih kurang. Yang tu yang penyudahnya surat khabar Jawi pun dia jaga semacam. Ingat kau Quran kan? Oh, ni Quran ni bukan surat khabar Jawi. Kita nak ceritakan tertibnya, adabnya. Tak payah, tak ada. Soalnya bukan soal tak ada kelarangan dalam perkara itu, atau perkara itu termasuk dalam kecenderungan yang menunjukkan akhlak yang sangat digalakkan oleh Islam. Di sini masalah kita. Kerja kita nak cantik. Tak, kalau biar tu ada masalah. Kalau biar tu ada masalah. Tak ada masalah, tapi tak perlu. Dia kata tak perlu pun. Kalau cantik ni, kalau biar ni rendang tak lagi. Rendang lah. Kurang-kurangnya orang boleh berteduh. Buah pun makin banyak. Tapi tak perlu, kita bukan nak banyak. Kita yang penting kita boleh makan, sudahlah. Ini masalah-masalah yang kita hadapi. Dan kalau tuan-tuan perhati sangat,
Dia kaedah berfikir kita hari ini cukup bermasalah. Sebab tuan bacalah buku-buku berkaitan dengan kaedah berfikir. Dia yang jadi masalah ni cara kita berfikir, cara kita membina kerangka berfikir. Kan? Dalam isu-isu yang banyak, duk bincang isu, tak bincang penyelesaian isu. Tengok dalam media masa ni sekarang ni macam kalau dulu kita nak tahu masyarakat, kita kena terjun ke masyarakat, kena edar borang tak. Sekarang tak perlu. Sekarang cukup kita pergi survey cara dia mengulas. Kita nampak kecenderungan dia, yang ni kira nak cari salah aja. Yang ni kira nak dia je betul. Yang ini macam-macam. Isu masyarakat kita cukup banyak. Yang terkini isu masjid, mandikan budak jenazah. Kalutlah. Contoh kalau rajin tengok hak tukang ulas lain macam tu. Lepas tu pergi dia punya wall, tengok pula apa dia punya cerita, apa posting dia, kita kenal lah. Kutu berhak ni ambil kesempatan untuk menghina. Sedangkan di sana banyak perkara-perkara yang boleh kita bincangkan. Paling tidak kita kena akui bahawa mereka telah berusaha melakukan satu kebaikan. Kalau tersilap mungkin di sudut-sudut yang tertentu. Kesilapan itu tidaklah sehingga menafikan tugas amar ma'ruf nahi mungkar yang mereka buat. Dia tak tahu. Jangan sampai kesilapan kecil mematikan benda besar yang dia buat. Inilah satu hakikat yang diharapkan ia dapat difahami dengan jelas di hati kaum muslimin, dan inilah satu hakikat yang telah ditunjukkan oleh para ulama. Imam Malik pernah berkata setiap manusia itu pendapatnya berkemungkinan diterima dan ditolak kecuali Rasulullah SAW. Hatta imam-imam kita, Imam Syafi'i sendiri pun menyebut, kan, kalau benda yang tak betul daripada aku, kamu kena tolak lah, kan. Jadi orang tengok dia pun suruh tolak pula dah, kan. Kita pun tak faham, kan. Kalau benda yang tak betul daripada aku, kamu tolaklah. Dia jawab apa? Tengok, dia pun suruh tolak. Kawan tu kata yang tak betul, dia terus ambil, kan dia pun suruh tolak. Tang mana yang tak betul? Siapa yang mengatakan tak betul? Ulama mana pula yang membawa satu hujah yang membuktikan bahawa yang tu tak betul? Yang ni semua memerlukan kepada ketelitian dan kesabaran dalam menilai serta adab dalam melaksanakan tindakan. Apa pendirian kita terhadap yang datang daripada para salaf? Segala apa yang datang daripada para salaf ialah golongan, yakni dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in, meliputi kata-kata, perbuatan dan hukum hakamnya, hendaklah berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasul yang dibentangkan di hadapan kita, kerana keduanya sumber yang maksum bagi hukum hakam yang tidak boleh suatu pun yang lain melangkauinya. Sebab itu dalam buku kita ni dulu, pertama kita baca dalam bab Al-Fahmu ni, juzuk yang pertama ataupun fasal yang pertama tentang kesyumulan Islam. Mari yang kedua, dia bincangkan kitab Allah, Quran dan sunnah Rasul adalah panduan dalam menentukan kesempurnaan dan kesyumulan Islam. Disebut dalam perbincangan kita, kenapa tak disebut ijma', qiyas, istihsan dan sebagainya, kaedah-kaedah yang lain? Sebab dia kata Quran dan hadis ini adalah teras yang padanya umat Islam boleh bersatu dan berpakat. Jadi apa saja acuannya, ambil Quran, ambil hadis. Ambil Quran, ambil hadis. Cumanya kita juga kena sedar, walaupun panduan umumnya mengatakan ambil Quran dan ambil hadis, kita juga kena mempersoalkan sejauh mana kita memahami Quran dan memahami hadis. Kalau tidak melalui jalur para ulama dalam memahamkan Quran dan memahamkan hadis. Di antara kita dengan para ulama yang terdahulu, khasnya para salafus salih, siapa yang lebih memahami Quran dan memahami hadis? Kena nilai semua tu.
Jangan kita duk nilai cara kita je. Kadang-kadang kita menilai apa yang kita lihat, dengan kita tidak menilai apa yang mereka lihat waktu mereka membahaskan perkara tersebut. Sebab itu latar kepada satu peristiwa yang kita sebut asbabun nuzul. Quran tu turun. Sebab itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, hatta Imam Malik menyebut bahawa ahlul amal Madinah, amal ahlul Madinah, amalan penduduk Madinah itu sebahagian daripada sumber hukum, kerana dia berkeyakinan bahawa apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah secara umumnya adalah daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka menyaksikan secara jelas apa yang dilakukan oleh Nabi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Dalam apa-apa perkara kita tidak boleh menyanggah apa yang diatur oleh Allah dan Rasul sallam. Sekiranya kesemua itu sejajar dengan kata-kata dan hukum hakam yang ditunjukkan oleh kitab Allah dan Rasulnya, kita menerimanya dengan redha dan penuh hormat. Sekiranya satu masalah itu samar dan tidak jelas, maka ia berijtihad. Sekiranya ia bertepatan kemudian nyata hukum hakam dari kitab Allah dan sunnah, maka sewajibnya ke atas muslim mengambil hukum berdasarkan kitab dan sunnah Rasul sallam, kerana jelas keduanya adalah maksum dan lebih utama dari selainnya. Zaman kita hari ini terlalu banyak perkara-perkara yang memerlukan kepada ijtihad. Terlalu banyak. Sedangkan kemampuan ulama-ulama kita untuk berijtihad semakin kurang. Maka di sana adanya kesatuan ulama-ulama, mereka berhimpun, mereka berbincang dengan penuh ketelitian, dengan penuh ketakwaan untuk mengistimbatkan sesuatu hukum. Tiba-tiba keluar dalam Facebook, sedap kawan bantai, apa ni kutu berhak mana mari dah, tolong tokok tambah pula. Caca merba jadi masyarakat. Itu yang saya katakan, akhirnya yang berlaku pada kita hari ini, orang alim bukan lagi menjadi penilai kepada umat, tapi masyarakat yang jahil menilai para alim ulama. Songsangnya masyarakat. Sesungguhnya telah mutawatir kata-kata ulama berkaitan maksud ini. Abu Hanifah berkata, apabila aku mengatakan sesuatu perkara bersalahan dengan kitab Allah, tinggalkanlah pandanganku dan terimalah dari kitab Allah. Dikatakan jika bersalahan dengan kata-kata Rasulullah SAW, maka terimalah kata-kata Rasul dan tinggalkan pandanganku. Imam Syafi'i berkata, jika kamu mendapati dalam kitabku sesuatu yang bercanggah dengan sunnah Rasulullah SAW, maka ambillah sunnah Rasul dan tinggalkan apa yang aku katakan. Ini kata-kata para ulama yang bukan hanya sekadar menunjukkan ada kesalahan, tetapi menunjukkan tawadhu'nya mereka dalam ilmu. Kita nampak, tengok, mereka pun mengaku mereka salah. Sedangkan kalimah ini adalah kalimah tawadhu'. Dengan kita tidak menafikan terbuka kepada salah. Tuan-tuan perhati dan bacalah kisah para ulama kita, khasnya mereka yang menulis kitab. Bukan main letak duduk depan komputer. Nak menulis tu kadang-kadang solat sunatnya, taubatnya, hajatnya, mengadu kepada Allah sungguh-sungguhnya, minta panduan sungguh-sungguhnya nak nulis kitab. Dia nak mula mengarang kitab ambil masa 2-3 bulan, 2-3 tahun. Kita dengan sekali jumpa aja, tak kena ni. Amboi. Bukan mengatakan tak boleh, tapi ambillah tempoh untuk menilai dengan adab dan akhlak serta thiqah dan berlapang dada terhadap niat mereka yang baik itu. Mungkin ada ruang-ruang lain yang kita sendiri tak nampak. Jangan terus jumpa tak kena dengan kita, bantah. Tak, saya ngaji lain. Lah hang ngaji. Kan?
Kata-kata ulama berkaitan perkara ini sangat banyak dan kata-kata ini diandaikan menyalahi hanya berdasarkan dalil yang jelas. Kalau terang-terang ada dalil yang jelas. Tetapi sekiranya hadis tidak sampai kepada mereka atau tidak sabit datangnya daripada Rasul di sisi mereka atau sabit daripada Rasulullah SAW tetapi bertentangan dengan dalil yang lain atau dikhususkan dengan dalil yang lain dan sebagainya, maka ketika itu dibolehkan ijtihad. Para ulama ni dia bimbang. Barangkali yang dia nampak ni betul dah sebenarnya apa yang dia sebut tu betul dah. Cuma barangkali ada hadis lain yang tak sampai dekat dia, menyebabkan dia membuka ruang. Jangan kamu taksub sangat. Barangkali ada hadis lain yang akan sampai. Barangkali ada ilmu lain yang dia tak bertemu, menyebabkan dia membuka ruang itu. Para ulama adalah pewaris Nabi. Setiap umat para ulamanya adalah paling jahat di kalangan mereka, melainkan umat Nabi Muhammad. Para ulamanya adalah yang paling jahat, ada ulamanya adalah yang paling baik di kalangan mereka. Justru kita wajib menghormati mereka dengan beradab dengannya. Al-Banna sepenuh upayanya menetapkan perkara ini pada prinsip yang keenam. Tuan-tuan biasa jumpa dia orang kata apa? Yang menyesatkan Bani Israel ulama-ulama dia lah. Betul. Memang ulama-ulama dulu sejahat-jahat mereka. Kerana apa? Akan ada Nabi yang memperbetulkan bila ulama tak betul. Tapi umat Nabi Muhammad, ulamanya adalah pewaris Nabi dan sebaik-baik umat. Kenapa Allah pelihara? Disebabkan tidak ada Nabi yang akan memperbetulkan lagi keadaan itu. Walaupun beliau menekankan sikit, saya nak berhabis, bahawa perlunya kita mengutamakan kitab dan sunnah berbanding yang lainnya, beliau telah memberi peringatan bahawa perkara ini tidak mengharuskan kita mencerca, menghina dan menuduh para ulama dengan pelbagai tuduhan. Tolong cermin diri. Jangan kurang hajar dan tidak ada adab dengan para ulama. Kita tidak mencerca dan mengecam mereka terhadap individu mereka tertentu. Pada apa yang mereka perselisihkan, kita serahkan terhadap apa yang mereka niatkan dan telah tertunai apa yang telah mereka kemukakan. Hatta peristiwa perang Siffin, perang Jamal dan sebagainya, kita diminta beradab kerana mereka adalah golongan yang dimuliakan oleh Allah. Hatta sebahagiannya adalah radhiyallahu anhum. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina alladhina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Justru perselisihan pandangan pada masalah ijtihadiyah menurut fiqh Islam tidak sepatutnya menjadi alasan untuk mencerca, merendahkan imej mereka dan sanksi terhadap apa yang tersemat di hati mereka. Kewajipan kita terhadap apa yang telah diperselisihkan ialah menjelaskan yang paling rajih, yakni yang paling jelas dan tepat, dengan penuh adab serta merasa hormat tanpa mencerca orang lain. Inilah dia adab Islam dan neraca yang adil, yang dengannya hati manusia boleh menjadi jinak dan menjernihkan jiwa. Sementara bertengkar, mencerca, menghina serta meragui niat-niat mereka akan membawa kepada perpecahan dan permusuhan. Ini bukanlah dari agama. Kesimpulan yang kita nak sebut, ulama ni mereka sangat takut kepada Allah, dan apa yang mereka lakukan itu adalah untuk mencari mardatillah. Kalau sekiranya berlaku kesilapan bukan disengajakan tetapi adalah kelemahan biasa seorang manusia, mereka tidak bertujuan menyesatkan kita. Yang itu yang kena faham. Dan insya-Allah di atas kesungguhan mereka itu Allah memberi kemuliaan dan keampunan kesilapan yang tidak disengajakan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, minta maaf terlajak sikit. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah pelihara kita. Tuan-tuan tolong doakan saya, mudah-mudahan Allah jadikan di kalangan orang yang berilmu, beramal, istiqamah, dipermudahkan urusan dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita saling bantu-membantu dalam doa-doa kita setiap waktu, supaya kita sentiasa dalam taufik dan inayah Allah dengan berakhirnya husnul khatimah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal muttaqin al-muqarrabin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.